Okey ni ya, itulah yang saya rangkumkan ujian ni. Jika A maka B, A benar, B pun benar. Lepas tu jika A adalah B, kalau A ni tak benar, B pun tidak benar. Kalau semua B ialah C, A ialah B, A juga adalah C, kesimpulan dia. Okay, soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Yang ini kan dia kata guna kaedah matriks. Carinya, okay, guna kaedah matriks. Okay. 30x campur 80y. Okay, macam ni, 20x campur 60y. Okay, 30 ni apa ni? 30 pemadam, 80 pensel kan. So, xy. Okay, ni kita susun macam ni. Xy ialah 1 per. Okay, ni kita darabkan ni. Masukkan. Ingat balik. Yang ni kita tukar tempat. Lepas tu kita negatifkan dia. Okay, ni awak semua dah tahu ni, ulang kaji kan. Okay, nanti kita dapat. Okay, soalan nombor 8. Okay, ni ya. Ini bila dia selari, jadi kecerunan dia sama. Ini kan tolak 3x tolak 15. Jadi tolak 15 tu ialah C. So, tolak 15 kat sini. Jadi, persamaan set line KL ialah negatif 15. Lepas tu, cari persamaan set line PQ. PQ ni, kecurunannya tolak 3. Okay. Titik tolak 2. Kita boleh guna formula yang ni. Y tolak Y1, M, X tolak X1 kan. Okay, jadi masukkan Y tolak 9. Okay, masukkan semua titik-titik ni dan kita akan dapat. Untuk koordinat Q pula, koordinat Q dekat persamaan yang kita cari tu, itu dia potong dekat Y90 kan. Jadi masukkan Y90, nanti kita dapat X91. So, koordinat ialah Q10. Okay, lagi. Okay, ni ya. Okay, ni dia naik motosikal daripada Bandar Aman ke Bandar Ceria. Lepas tu, nombor A ni dia kata, dia patah balik pulang. Perjalanan pulang 45 minit. Sila lengkapkan. Okay, lengkapkan 45 minit. So, daripada sini ke sini 30. Sini ialah 15. Sebab 30, 60. Okay, lukis macam ni. Okay, ni. Ini betul. Lepas tu, soalan dia kan. Cari laju pada minit awal 30 minit yang pertama. Awal 30 minit pertama yang kat sini kan. So, laju ialah kecerunan. Ini ialah 20 per dengan 30 minit. 30 minit ni, dia nak dalam jawapan kilometer per jam tau. Jadi, 30 ni kena per dengan 60 jam. So, 20 bagi dengan setengah, dapat 40 km per jam. Purata laju ialah jumlah jarak per jumlah masa. Jarak pergi 50, balik 50. Okey, masanya tambah 45 tadi kan, 90. Tadi sampai sini lah, 90 campur 45. So, dapat 135 per dengan 60. So, kita dapat 44.44 km per jam. Okey, ni nombor 10. Luas, dia tanya perimeter kawasan yang tidak berlorek. So, kawasan tidak berlorek, dia ada yang garisnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lengkungan tu ada 1, 2, 3. So, 5 kali 11, sebab ni dia bagi 11, campur dengan 3 lengkuk. Okay, lengkuk tu ialah 60. Kalau macam ni memang 60 darjah. Per ni kali 2 pi R. R dia jadi 11. Kita masukkan, nanti kita dapat. Untuk luas kan, luas ialah bulat tu tolak dengan, okay, semua tolak 2 ni. Tolak dengan yang ni, ambil sektor ni, tolak segi 3. Okey, kat sini yang tadi saya sangkutkan. Ni kita kira. Okey, lepas tu tolak dengan sini kan tadi 2 sektor tu ialah 60, 360 kali ini kan luas ialah pi R kuasa 2 R kuasa 2. Okey, tolak dengan yang ni pula 60, 360 kali pi R kuasa 2. Tolak dengan segitiga, setengah kali 11 kali. Okey, segitiga kita nak cari macam ni, kita kena kira tapak dengan tinggi.
Yang ni dia dah bagi 9.53 kat sini. Okey, jadi 9.53 kan. Okey. Okey, pi apa? Pi 22/7. Jejari ialah 11/2. Okey, jejari bulatan tu memang 11. Tolak dengan 2. Ni 60, 360. Masukkan semuanya. 22/7 kali jejari. Okey, tolak 60, 360 kali 22/7 kali 11/2 tolak dengan 1/2 darab 11 darab 9.53. Kalau tak sempat kira, tinggal macam ni je pun tak apa, dah dapat markah dah. Okey, kira kita akan dapat 242.558. Nanti balik rumah, bukan balik rumah, lepas ni ada kira lah. Nanti dapat macam ni kan. Okey, yang ni pula. Yang ni dia kata dia disk ni dibagi kepada 4 sektor. Disk ini spin 2 kali. Spin 2 kali maksudnya kita susun Kita susun 9E2D. Ini 9E2D. So dia kemungkinan yang ni, kemungkinan ni ada banyak kemungkinan Ini kemungkinan ada berapa kemungkinan? 4 kali 4 16 kan. Jadi senaraikan sampel. Okay, start pada 9. 9 dengan D lagi apa? 9 dengan 2, 9 dengan 5, 9 dengan E, 9 dengan 9. Okey, lagi E dengan D. Banyak sampai semua sekali ni, sampai 16. Okey, sampai 16 Okey, sampai bilangan dia ada 16. Okey, the pointer point at least one at the prime number sector. Nombor perdana nombor 2 kan. Okey, nombor perdana nombor 2. Nombor 9 bukan nombor perdana kan. Nombor ganjil Nombor perdana ni dia boleh nombor perdana ialah boleh bagi dengan 1 dengan nombor dia je. Okey. Jadi yang kena dengan ni, nombor perdana ni semua yang kena kat sini dan semua yang kena dekat sini kan. Yang ni ambil sekali je. So berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kita senaraikan nombor 1. 9, 2, E2. Semua yang kena 2 tu. 2, 2 lagi D2. Okey, yang ni 2 dengan D, 2 dengan E, 2 dengan 9. Okey. 2 tu sekali je. Okey, jadi ada berapa ni? Ada 7. So kebarangkaliannya 7/16. 16 ni yang tadi semua ni sama dengan, okey dah tak boleh kecilkan. Ini je jawapan dia. Okey, nombor 2. Pointer 2 kali alphabet sector. Alphabet maksudnya apa? Yang ada ED Yang ada ED. So 2 kali. 2 kali maksudnya E dengan E, E dengan E lagi, D dengan D. E dengan D boleh juga D dengan E. So ada 4. Jadi kita senaraikan sebab dia ada 6 markah kan. Sila dia nak apa dia. E lagi, E dengan D lagi, D dengan E lagi, E D E, D dengan D. Okey. Semuanya ada 4/16. Kalau kita kecilkan dia jadi 1/4. Okey. Seterusnya. Dah habis kan? Belum. Okey, ni bahagian 2. Jawab hanya 4 soalan daripada section ni Okey, ni dia suruh complete equation. Okey, ni y tolak x kuasa 3 campur 2x. Okey, ni guna graf semua kan. Okey, buatnya macam mana? Okey, bila dapat macam ni, adik-adik, okey, buat y sama tolak x-nya berapa? Tolak 2 kuasa 3 campur 2 tolak 2. Baru tekan kalkulator. Okey, kalau tak payah tekan kalkulator, kita dah dapat macam ni kan. Okey, so 8 tolak 4 dapat 4. 4 sini. Jadi 1 y sama dengan tolak 3 kuasa 3 campur 2 3. Ini dapat berapa? Tolak 27 campur 6. 27 campur 6. Okey, tekan kalkulator, kita dapat berapa? Kita dapat negatif 21. Okey, negatif 21. Okey, ni dapat. Okey. Lepas tu untuk melukis grafnya kan,
Kalau kita tengok dia ada negatif, ni ada positif, kosong kat tengah-tengah. Jadi graf kita kan, graf kita buat lakaran dulu. Ni kita graf kita punya graf mestilah macam ni kan. Untuk dia punya skala dia, kita tengok yang ni. Kita tengok ni, dia kata apa? Kita cari kat mana? Kita cari dekat sini 2 cm 1 unit paksi X. Kalau kita lukis macam ni X ni Y, 2 cm 1 unit. Okey. 2 cm 5 unit, 5 dekat paksi Y. Jadi kita kena buat macam ni. Okey, 1 dengan 5 kan. Adik-adik kena buat garisan. Okey, ni buat garis gini kan. Okey, garis. Tengok dia tengah-tengah ke tak? Ni pakai pembaris ni, saya pakai pembaris, tak pakai pembaris. Awak pakai pembaris. Okey, 1 sini, 2 sini, 3 sini. Sini 5. 5, 10, 15. Ni letak kosong, ini letak X, ini letak Y. Betul je sekarang dapat markah kan? Okey, lepas tu barulah kita tengok kat sini kan. Yang ni buat graf ni mestilah adik pandai buat graf kan. Okay, saya dah buat graf jawapan saya kan. Okay, cikgu ambil gambar. Okay, kamera. Inilah graf cikgu. Ini gambar dia. Saya nak. Okay, use photo. Use photo. Okay. Okey, inilah gambar cikgu Nanti awak akan dapat bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Okey. Lepas tu dia ada tanya kan, dia ada tanya pada titik berapa tu? Apa ni tanya ni. Okey, itu macam biasalah, jawab macam biasa. Okey, sekarang kita lompat ke soalan nombor 13 pula. Kena lompat. Okey. Transformation T ialah translasi, P ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Y sama dengan X ni. Ni garis Y sama dengan X. Okey, ni garis Y sama dengan X. Okey, jadi R ialah anti-clockwise rotation about the origin. PT. Apa dia PT? M titik M. Titik M, okay, soalan nombor 1 kan. Titik M, dia pergi ke M tanda. Lepas tu dia pergi ke M tanda. Okey. M dia pergi kat T dulu. Lepas tu baru pergi ke P. M titiknya ialah tolak 2, 3. Tolak 2, 3 kan. Okay, ni koordinat dia tolak 2, 3. So kita kiranya macam ni. Tolak 2, 3 campur dengan translasi 7 tolak 2. Kita dapat berapa ni? Kita dapat 7 tolak 2 berapa? 7 tolak 2 dapat 5. Ini 1. So titiknya ialah 5, 1. Lepas tu dia pantulan P. P ialah pantulan pada garis. So 5, 1 kat mana? Ni 5, ni 1. Bila dia pantul kan, dia pantul, dia mesti sini. Sini. Okey, sama jarak. Sini dengan sini sama jarak. So dapat titik sini, iaitu 1, 5. Jadi inilah 1, 5. Kita boleh tulis kat bawah atau tulis kat atas. Okey, untuk yang nombor 2, M. Okey, pergi ke M tanda, pergi ke M 2 tanda. Mula dia pergi R dulu, baru pergi T. Jadi kita tengok belakang dulu Belakang dulu baru ke depan. Okey, M titiknya ialah tolak 2, 3 kan. Ni koordinat dia. Dia berputar daripada originnya anti-clockwise. Okey ni. Kalau jam kan, jam macam ni, pergi ke sini kan, so dia ke sana. Kalau ikut, kalau ada pembaris, adik ambil pembaris kan. Bucu pembaris tu, adik akan dapat sini. Sini, titik dia. So titik dia, sini mesti 90 darjah. Ambil pembaris kita. Ambil pembaris, ni tak nampak pembaris. Okey, jadi sudut, jarak dia sama. So dia ialah tolak 3 dengan tolak 2. Okay, jadi tolak 3 dengan tolak 2 okay, itu ialah tolak 3 dengan tolak 2. Bila jumpa translasi senang je macam ni, tak ada fikir-fikir kan. Okay, macam ni Apa dia 7
tolak 2 sama dengan 4 tolak 4. Okey, jawapannya 4 tolak 4. So dia nak koordinat kan. Okey, jawapannya betul. Sekarang dia nak apa? Okey, lagi. Okey, yang ni pula. Yang ni. So, biarlah sampai belum. Saya memang pilih waktu macam ni sebab anak-anak saya yang kecil-kecil tu semua dah tak ada. Dia main bola. Kalau tak boleh. Rumah kecil, rumah kuartus guru kan. Okey, ni. Tunjuk 3 kekangan tak sekata semua ni. Okey. LHGKN. Okay, kita baca betul kadang-kadang kita ternampak macam ni. Ke macam ni. Lepas tu kita kena baca betul-betul. LM HGKN. Oh, bentuk dia macam ni bentuk dia macam ni. Okey. Ialah image of. Is the image of. Ini image of untuk objek ni. Ini objek dia. Maksudnya objek dia kecil, image dia besar. Dia membesar lah kan. Combine transformation WV. Okay, macam mana tiba-tiba boleh besar gitu kan. Okey. Jadi dia V dia buat apa dulu? Dia okey, ni kan macam ni. Okey, dia pergi ke sini, dia berpaling. So dia pantulkan. Okay, dia pantul kat sini dulu. Okey, pantulan pada garis ini X sama dengan tolak 4. Ingat ini paksi X yang tulis Y. Lepas tu pembesaran pada faktor skala. Faktor skalanya dia berbesar ni. Ni 1, ni jadi 2 kali kan. So faktor skala 2. Pusatnya pada bila dia dah pantulkan macam ni. Okey, pusatnya dekat sini D. Dekat titik tolak 6. Tak nampak tolak 6 berapa tu? Tolak 6 atau D pada pusat D pun boleh Okey, sekarang nak mengira pula. Diberi heksagon ini mewakili kawasan yang luasnya 168. Okey, jadi 168. Mula kita kena buat macam ni. Luas image sama dengan K kuasa 2 luas objek. Nak tahu. Okey. Image yang besar kan 168 dia bagi. K ni 2 kuasa 2. Ni luas objek. Jadi luas objek ialah 1. Okey, luas objek ialah 168 bagi dengan 4. So dapat berapa? Dapat 42. Sekarang dia nak luas yang berlorek. Luas berlorek. Okey, luas berlorek sama dengan luas berlorek ialah luas image campur luas objek. Sebab yang berlorek ini objek, ni image kan. Ini sama bentuk. Okey. Jadi luas image 168 campur 42 kita akan dapat 210 cm kuasa 2 Okey, lagi yang ni. Yang ni. Okey, ni pula nak buat histogram. Inilah histogram dia nak buat apa? Okey, berdasarkan ini lengkapkan jadual bawah ni, calculate the mean student mean. Okey, jadi using scale ni for ni nombor C, ni nombor D. Okay. Mula kita nak lengkapkan ni titik tengah ni kan. Frekuensi ketinggian. Ini 130, ini 139, ini 140, 149, ini 150, 159 dan seterusnya 180, 189. Frekuensi kat sini frekuensi yang ni frekuensi yang ni 2, 55, ini 8, ini 6, ini 5, yang ni 4. Okey. Jadi kita tulis kat sini mula kosong, lepas tu kita penuhkanlah kotak ni kan. 2, 5, 8, 6, 5, 4. Okey, yang ni 134.5. Okey, yang ni 144.5 isikan, ini 184.5. Ni semua kena isikan. Okey. Okey, soalan B, dia punya mean mean tinggi dia, purata tinggi ialah sama dengan
jumlah F kali X ke tengah jumlah frekuensi. Okey, yang ni kosong-kosong tak payah kira. So kita kira 2 kali 134, kita tulis sini 134.5 campur 5 144.5 campur lagi campur 8. Okey, campur banyak-banyak, campur. Semua ni kita kena darabkan bagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi ni kita dapat apa? Kita tulis kat sini. 2 campur 5 campur 8 campur 6 campur 5 campur 4. Jangan kat belakang tepi. Anak saya sibuk. 4, 8, 2, 5 per 30. Sama kan? Okey, ni dah kira, ni saya dah kira tadi. Okey, kalau tak kira lambat kan. Ini awak kena penuhkan lah semua ni. Okey, C, refer to the graph on page 3. Okey, ni kita graph. Okey, ni kan. Dia ada soalan dia, nombor C ni, soalannya kat sini. Skalanya 2 cm 10 cm, horizontal axis 2 cm to one student on the axis, on the vertical axis. Okey, jadi ini X, ini Y. Untuk X, ni mengufuk 10 ni, 10, 20 kan. Untuk Y pula dia 1, 1, 2 kan. Dalam bentuk yang ni kita tak boleh tulis 10 kan. Kita kena tulis apa? Kita kena tulis dia punya. Ini saya dah buat lah. Saya dah buat. Saya ambil gambar. Kamera. Saya dah buat macam ni. Ini. Senang ni dah buat. Tadi saya buat lah. Sebab saya nak ajar awak, saya kena buat. Okey, jadi 124.5 tu nampak tak? Okey ni. Lepas tu ni frekuensi. Okey, buat macam ni ya. Yang ni soalan seterusnya yang dia kata berapakah ketinggian lebih pada 164. Okey, yang tu kita akan jawab. Okey, ni mana soalan dia? Soalan dia dekat sini, kat sini. Okey, nombor D, soalan dia, berapakah bilangan pelajar yang tingginya lebih daripada 164? Jadi 164 ni 14 ke 5, 164.5 kan. Okey, 6. So 6 campur 5 campur 4. 6 campur 5 orang campur 4 kan. Okey, berapa? So kita dapat kira lah 19 kan. 19 kurang. Okey, yang ni pula cerita pasal nak buat benda ni. Nak buat benda ni ya. So, nak buat benda ni senang saja. Soalan dia kan, soalan dia apa? Soalan dia daripada X. Kalau daripada X, kita nampak mana? Kita nampak okay, daripada X, saya buat guys macam ni. Kita nampak yang ni. Kita nampak ni. Kita nampak ni kan. Okay. Jadi kita pun tulis ni. Ni mula lakar dulu. Okey, macam ni. Ni okay, atas dia kita macam ni. Lepas tu macam ni. Okay. Lepas tu dari sini ke sini berapa? Dia ada cakap apa-apa tak? 2 cm, 2 cm. Dia kata ni ada tulis-tulis ni. Ni lah sama ni. Awak kena bacalah semua ni. Sama kan. Okey, AG sama dengan ED ada tak? AG sama dengan ED. AG sama dengan okay. So ni nanti dapat jawapannya. Sini 2 cm, ini 2 cm kan. Okay. Ni ada atas. Okey, ni 2 cm, ini 4 cm. Ini 2 cm, ini 4 cm. Ini cm. Ini 6 cm. Kalau nampak daripada sini, kita nampak macam tu. Okey, lepas tu ni atas ni ada. Di atas ni, bawah ni pun ada juga. Ni ada ni kan guys kan. Okey. Okey, ni kita label lah. Label kelas 4, label lah apa-apa kat sini. AD. Okey, label. Yang penting ukuran dia. Ini. Atas ni apa? J.
Okey, saya dah siap saya tunjuk. Sekejap. Saya tunjukkan. Ini dia nak semua plan semua kan. Jadi saya dah siap. Okay, plan dia okay, macam ni. Okay. Okay, yang ni soalan yang seterusnya lah. Sekejap, besarkan sikit. Okay. Jadi ada lagi ke soalan? Okay, bawah ni bumi ni tak payah jawab. Tak payah jawab bumi. Habis dah tamat. Tamat. Dah sangat senang kan. Lepas tu adik-adik kena buat soalan. Soalan banyak-banyak sebab nanti kalau tak buat soalan kita jadi lupa tau. Waalaikumsalam, pemborong Brilliant Mesin. Okay, nanti kita lupa sebab kita dah belajar banyak, belajar masa sebelum Covid tu belajar, rajin nak belajar. Lepas tu masa PKP kita relax, kita kata dah belajar, lepas tu kita relax kan. Nak periksa ni, minggu depan nak periksa, tapi otak kita tak start lagi nak mengira kan. Kita akan lembab tau, kita akan jadi lembab kan, 2 campur 3 jadi lembab, nak tekan kalkulator jadi lembab sebab kita mulakan dengan lambat. Lepas tu adik-adik kena mulakan sekarang tau untuk matematik kalau nak dapat A lah, mulakan sekarang. Jangan mulakan nantilah. Sebab otak kita kalau tak mulakan sekarang, nanti dia akan slow. Yang ini saya boleh lah share kan, siapa-siapa yang nak ni PM kat saya nanti kertas ni saya share kat dia. Jadi dia tinggal print je lah. Okey, itu saja yang dapat saya bagi pada petang ni. InsyaAllah saya akan buat lagi matematik SPM ni sebab admat pun nak buat juga. Kalau boleh macam-macam saya nak buat sebab saya kesian dengan adik-adik nak periksa kan. Nak periksa yalah sekolah tutup PKP kan. Jadi saya kesian sangat. InsyaAllah lah kalau umur sepanjang saya akan ajar lagi dekat Facebook ni. Sekolahnya Facebook lah sekolah saya. Saya cikgu Facebook. Okay.